Okey, kita mula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua, selamat pagi. Okey, Salam. okay, hari ini kita teruskan pada kelas PDPR minggu yang kedua kali ketiga, tarikh 23 Jun. Okey, hari ini kita akan sambung Salam. selepas topik yang awak dah bincang dengan Cikgu Juliza minggu depan kan. Saya rasa saya akan ulang balik mana yang sikit tentang hidroponik. Okey, tentang hidroponik kita sambung. Mungkin awak dah buat pelatihan dan menggunakan live worksheet yang Cikgu Juliza dah bagi. Nanti saya akan bagi latihan live worksheet kalau ada selepas inilah. Latihan tu tak semestinya hantar sekarang, bila-bila masa dalam tempoh seminggu, bila-bila masa boleh buat. Okay. Untuk RBT ni kita tak ada tempoh masa yang kena hantar petang ni ke apa, tak apa, tak kisah bila-bila masa awak boleh hantar. Cuma kalau projek kena buat. Okay. Untuk awak macam saya cakap minggu lepas, saya cadangkan kita akan buat satu projek di rumah masing-masing. Projek itu yang berkaitan tentang teknologi pertanian. Kita dia pertanian apa dia? Pada tahun 6 awak melibatkan hidroponik. Okay, apa tu hidroponik? Hidroponik ni kita tahu dah. Saya dah bagi link video yang saya kepada awak. Siapa yang nak tengok link video tu, yang berkaitan tentang apa? Tentang kebaikan dan keburukan kepentingan hidroponik. Cuma bila awak buka buku teks awak, jom kita tengok kalau ada buku teks. Okay, RBT. Okay. Okay, kalau kita pergi ke tajuk yang kira unit yang kedua, hidroponik, teknologi pertanian hidroponik. Okay. Kita boleh tengok di situ daripada tajuk muka surat 44 sampai 66, ia berkaitan tentang hidroponik, bermula daripada alatan dan bahan kenali. Okay, kenali hidroponik saya dah terang dalam satu video yang saya bagi dalam YouTube tu, tak boleh tengok. Kemudian alatan dan bahan menyemai, mari sediakan alatan penanaman, penyediaan larutan nutrien, kaedah mengubah anak benih. Okay. Daripada yang alatan sampai ke penyediaan larutan ni adalah peringkat kita boleh belajar dalam satu hari saja, iaitu proses untuk menyediakan uh, peralatan untuk hidroponik. Tapi sebelum kita nak menyediakan tersebut, dia kena buat satu perkara yang penting, iaitu menyemai anak benih. Menyemai biji benih. Kalau selagi biji benih kita dah semai tak keluar, jangan hari ni awak semai, seorang awak dah sediakan larutan nutrien. Kita tunggu biji benih, ada pun anak benih yang awak semai tu dah naik, lebih kurang panjang satu jari, dah keluar 4 helai daun sekurang-kurangnya, barulah awak sediakan larutan nutrien untuk awak buatkan tanaman hidroponik. Jangan hari ni semai biji benih, awak dah buat terus larutan nutrien. Itu maksud saya. Sebab tu projek ni dia bukan sehari dua hari, dia makan masa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mungkin sebulan dua. Okey, faham Kalau kita pergi ke hidroponik, saya pergi page berapa? Saya buka. Oh, okey ni. Saya tak yang terang. Okey, ni mungkin awak dah buat dah tu tentang teknik hidroponik, teknik takung. Awak tengok buku surat 45 tu. Teknik takung, teknik hidroponik nutrien sintetik dan teknik hidroponik nutrien dalam. Okey. Semua ni kita tengok semua menggunakan air. Okey. Alatan dan bahan. Okay, hari ni saya nak bincang tentang ni ya. Tajuk alatan dan bahan menyemai. Alatan dan bahan menyemai. Okey. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alatan bahan menyemai untuk hidroponik. Yang ini biasanya ada di bilik RBT, iaitu dulang semaian, span atau reja benang, ini pisau atau gunting kita memotong, dan semestinya mesti ada biji benih untuk kita semai. Dan lagi satu kita panggil raga tanaman. Ini adalah proses menyemai. Ini bukan untuk alatan hidroponik yang sepenuhnya. Ini adalah untuk proses alatan bahan untuk menyemai. Okey? Faham Menyemai bukan untuk menyediakan hidroponik lagi. Kalau untuk menyediakan hidroponik, dia tak cukup bahan lagi. Dia mesti ada baja A, baja B dan ada tutup takung. Okey. Muka surat 47.
mari menyemai biji benih. Ni adalah contoh-contoh biji benih yang awak boleh semai mudah, bunga ataupun sayur-sayuran. Jangan awak semai pokok durian musangking pula Aikal. Ambil biji durian awak semai buat hidroponik. Boleh hidup tak? Tak boleh hidup lah. Boleh semai tapi dalam pasu kecil berayak tu mana boleh pokok durian hidup, ataupun ambil pokok. Dia sebenarnya dia sesuai untuk pokok-pokok yang berbatang lembut. Kalau pokok-pokok yang berbatang keras, contohnya pokok durian, pokok rambutan, pokok kelapa, dia tak sesuai untuk jadikan hidroponik pada skala yang kecil. Kecuali lah awak buat skala besar, buat besar-besar air takung, pasu besar, cubalah buat. So, nanti awak nak tanam pokok durian hidroponik, kalau berjaya, cuba buat. Okey, mana tahu kan, satu hari nanti Malaysia menghasilkan teknologi menanam pokok-pokok hutan menggunakan kaedah hidroponik. Pulau Pinang kan banyak pulau, banyak air. Cubalah kalau mampu. Okey, next. Kita tengok ni cara menyemai biji benih menggunakan span. Menggunakan span, dia nak menyemai ni, kenapa kita guna span? Kenapa tak gemai dalam pasu? Kenapa tak ambil pasu-pasu kecil kan? Ataupun ambil tanah? Nama pun kita Sebab guna. span. Sebab apa? Sampai jawab tu. Silakan jawab. Sebab sirap air. Sebab span sirap air lagi. Ada jawapan lain? Siapa nak jawab? Boleh buka mic. Kenapa kita guna span? Aikal? Panggil nama Aikal lah. Sebab apa Aikal? Kena span lah Aikal. Awak tak guna kain buruk lah, stokin lah. Garu pada lah Aikal. Tidak apa. Kita guna span sebab mudah. Sebab span ni satu, kita mudah nak meletakkan biji benih. Dan span ni satu lagi dia boleh menyerap air, boleh menyimpan air, boleh mengekalkan air. Menyebabkan span tu sentiasa basah. Okey? Sebab kalau kita nak guna kain buruk, kain tu mungkin dia boleh kering dan tak sesuai. Satu lagi selain span, kita tengok muka surat yang 49 reja benang. Reja benang ni apa dia? Reja benang ni benang yang besar. Benang, bukan yang benang yang kita guna untuk jahit tu. Benang yang besar, dia berselirat. Kadang-kadang orang buat sumbu kan. Kalau ada orang pakai pelita atau apa, panjut tu, kita buat sumbu, kita nak serap minyak dalam minyak tanah supaya api sendiri nyala, kita pakai benang macam ni. Dia pengenarnya. Konsep sama lah. Cuma kita tak nak nyalakan api. Kita nak gunakan benang ni untuk menyerap air di bawah. Okay, awak tengok dua gambar dalam kutip awak ni. Bergambar muka surat 48, gambar muka surat 49. Dua kaedah, satu guna span, satu guna benang. Macam mana nak buat? Kalau tengok kat span tu, biasanya dia potong-potong. Potong ni ikut macam mana? Potong kalau boleh, potong mengikut saiz pasu yang kita nak tanam kat hidroponik nanti. Jangan awak buat terlampau kecil ataupun terlampau besar. Kalau awak nak guna span, nak gunakan span, potong saiz tu supaya muat masuk dalam pasu. Ni tak potong, biar besar je. Nanti bila dah pokok dah tumbuh, nak masuk dalam pasu, tak muat. Ataupun awak buat terlampau kecil pun tak boleh kan. Masuk dalam pasu, jatuh ke bawah. Sebab tu kena pastikan bila awak potong tu nanti, potong mengikut saiz yang sesuai, yang bersesuaian dengan pasu yang awak nak gunakan letak dalam raga. Contohnya awak tengok muka surat 49 yang guna benang tu. Dia letak siap-siap dalam pasu. Kan? Span tu sebenarnya boleh letak siap-siap dalam pasu juga. Tak ada masalah. Cuma syaratnya bila awak nak semai, awak kena rendam air lah. Okay, tengok contoh. Okay, tengok yang 48 tu, dia potong span, dia belah dua. Belah yang ketiga tu dia belah dua. Dia belah dua, jadikan tempat sembahyang, masukkan susun span dalam dulang, basahkan dia, rendam hingga basah, masukkan biji benih. Biji tu sebab apa kita nak tutup lubang supaya kadang-kadang kita buat lubang, letak biji benih, cabut balik dah apun dia jatuh. Tak lubang supaya dia sekarang tu. Dan kita biarkan. Biasanya selepas beberapa hari, biji benih akan bercambah. Sama dengan benang tu. Tengok benang, pukul 49 pun sama juga. Okay, faham. Ini untuk menyemai. Yang ini, kalau boleh, ada kat rumah, awak boleh buat eksperimen. Carilah benang ke, cari span ke, awak semua. Okay, teruskan. Mari sediakan alatan penanaman. Okay, yang tadi semai ni penanaman.
Okey, kalau tengok penanaman baru kita tengok ada takung, ada penutup takung. Dan raga tanaman. Tadi tak ada penutup takung sebab nak semai saja. Sekarang ni ada penutup takung. Biasanya penutup takung ni kalau kita beli satu set, saiz dia lebih kurang, dia akan buat sama dengan saiz raga tanaman lah, lubang-lubang dia. Kenapa? Kita tanya, kenapa perlu penutup takung? Lubang. Kenapa tak letak je pasu tu dalam air, tak payah tutup-tutup? Siapa boleh bagi jawapan? Sebab nanti ayat dah berkumpul. Ayat apa kumpul? Memang takung bagi air, tapi kena tutup dia. Dan tutup pula, saiz lubang tu cukup-cukup saiz pasu. Tak ada langsung ada ruang-ruang terbuka yang lain, tak ada lubang lain. Hanya lubang itu ditutup dengan pasu yang ada pokok ya. Kenapa? Kenapa? Siapa tahu? Cuba. Nutrien, air cahaya. Okay, yang jawab tepi tu bagus, teruskan. Tapi nutrien belum lagi Nutrien bukan untuk peringkat penyemaian biji benih. Ingat, nutrien adalah peringkat penanaman. Okey. Kenapa kita kena tutup ni? Kerana apabila kita tutup ni, kita tak membenarkan satu cahaya masuk secara direct. Yang kedua, kalau air lain selain daripada larutan nutrien masuk ke dalam takung. Dan seterusnya, kalau kita tengok muka surat 51, stok baja. Okey, ini panggil penyediaan larutan nutrien. Baja A, baja B. Untuk hidroponik, untuk larutan nutrien ni, walaupun nama larutan nutrien, tapi penyediaan baja tu ada dua jenis. Ada baja yang bentuk cecair, ada juga baja yang dalam bentuk larutan. Maaf. Serbuk. Tersasul lah pula. Maksudnya ada baja dalam bentuk cecair, ada juga baja dalam bentuk serbuk. Kalau baja dalam bentuk cecair, kita kena sukat dia berapa nisbah baja A ataupun dipanggil stok baja A dan berapa nisbah stok baja B. Mengikut mililiter air yang kita gunakan ataupun saiz bekas, biasa dia ditulis dekat baja tersebut. Ataupun kalau kita menggunakan baja jenis serbuk, kita kena sukat dan kita kena bancuh, gaulkan di dalam larutan, di dalam takungan. Apabila proses itu kita dah campur, barulah air yang di dalam takung ni kita panggil air yang mengandungi baja ataupun larutan nutrien. Okey, terus cikgu dulu. Kalau kita ambil satu pasu yang mengandungi banyak biji benih, kita tanam dalam satu takung, satu lubang, pokok tu akan hidup. Ayat cuma ni disebabkan ia mengandungi lebih daripada satu anak pokok, akan berlaku persaingan. Apa persaingan? Apa maksud persaingan tu? Dia orang fight. Fight nak dapatkan apa? Fight nak dapatkan baja, larutan nutrien kat bawah. Fight nak dapatkan cahaya matahari. Dia orang nak bersaing antara satu sama lain, menyebabkan pokok tu sepatutnya boleh besar, tetapi dia orang berkongsi. Berkongsi apa? Berkongsi cahaya matahari, berkongsi larutan nutrien. Dia jadi tak hidup dengan subur. Mungkin patutnya pokok tu boleh tinggi, dia jadi bantut. Pokok tu daunnya boleh besar, jadi kecil. Okay, untuk itu, seelok-eloknya kita pisahkan. Kalau dalam satu pasu tu, satu pokok, satu anak benih. Ataupun paling banyak pun dua anak benih. Supaya kita boleh memberi pokok tu lebih selesa untuk hidup, mendapatkan larutan nutrien, cahaya dan kadar kelembapan yang sesuai untuk mereka hidup lebih subur. Okey. Alright. Dan sekarang kita tengok muka surat 54 tu cerita dah. Kita kena pilih anak bini sihat, masukkan ni, suruh masukkan raga tanaman ke dalam lubang penutup, letakkan takun hidroponik bawah struktur pelindung hujan untuk mengelakkan kecairan. Okey, ayat tengok nombor 4 dia muka surat 55. Baca surat yang nombor 4 muka surat 55. Satu pernyataan, letakkan takung hidroponik di bawah struktur pelindung hujan untuk mengelakkan kecairan lautan nutrien. Apa maksud kecairan lautan nutrien? Siapa boleh cerita? Muka surat 55, nota nombor 4, baris ketiga.
Kecairan larutan nutrien. Siapa nak cerita, nak tolong menjelaskan, buka mic. Saya tunggu. 1 minit. Kecairan larutan nutrien. Ada? Apa maksud dia? Kecairan larutan nutrien maksudnya kalau kita biarkan air, hujan ataupun air siraman masuk ke dalam takung tu, menyebabkan kadar kelikatan, kadar nisbah air dalam baja A dan B tu semakin berkurang kesan dia. Semakin cair dia tak tu lah. So dia jadi tak ada guna lah kita nak letak takungan kat bawah tu, baik kita ubah air biasa saja. Sebab itu kena tutup dan pastikan air takungan hidroponik yang kita buat tu tak mengenai air hujan direct. Okey, tapi jangan siram pula. Mentang tengok tanam sayur macam gambar muka pak tu, siram dengan apa, pakai penyiram. Tak payah siram. Nama pun kita guna kaedah ni, tak payah siram, biar je. Sebab dah ada air dekat bawah dia. Cuma kita kena check adakah kadar larutan nutrien kat bawah tu semakin berkurang. Bila berkurang, kita kena bancuh lagi, kita kena tambah. Angkat takung, kita tambah larutan nutrien. Okey, awak tengok dekat video ni. Ini adalah tadilah. Yang ini dia tak sama dengan bilik RBT kita ada. Okey. Tidak sama. Dia ada takung, tapi takung kecil. Dia guna span. Ini biji benih. Biji benih tu dia buat keluar tu. Pisau yang tadi lah. Ini lebih untuk apa? Dia orang nak semai dulu. Dia tengok Okey, ni span. Dia tengok span. Tak. Biasanya plastik ataupun takung lah. Air bukan air minum water, air sirap tu. Okey, dia nak tunjukkan ni bagaimana cara nak semai biji benih. Tengok. Span tu dipotong. Ni awak boleh cuba buat kat rumah Jangan ambil span basuh pinggan kat dapur tu. Cari span lain. Potong. Yang saya cakap tadi. Peringkat untuk awak menyemai ni, awak kena fikir. Span yang awak nak potong tu, adakah saiz dia sesuai dengan raga tanaman yang awak nak buat selepas ni. Jangan buat terlampau besar. Jangan buat terlampau kecil. Hati-hati masa menggunakan pisau. Jangan sampai terluka tangan. Okey, contoh dia satu span tadi dia potong 6 bahagian. Dia akan belah tengah. Dia belah tengah. Dia belah tengah. Berhati-hati, jangan potong terus, jangan putus sampai ke bawah. Jangan potong sampai ke bawah, nanti dia putus dua. Dia putus dua, tak boleh nak semai lah. Potong separuh ya. Sweater belah tengah. Jadi macam satu parit, satu longkang. Jangan potong terus. Potong separuh. Supaya ada lubang tengah-tengah ni, tujuannya kita nak letak biji benih. Okey. Potong. Okey, tengoklah. Ya, ni adalah peringkat menyemai Tengok tadi saya cakap ini peringkat semai apa dah? Kita kena rendam span Kita kena rendam span ni. Susun span tu ke dalam takung tu. Rendam kan, bagi dia basah. Tapi span ni awak kena tengok, ada juga span yang jenis keras tu, dia tak menyerap air betul. Ada span tu jenis lembut, dia senang menyerap air, dia berat senang. Awak kena rendam betul, bagi span tu betul-betul dah tenggelam, tak terapung. Okey, cikgu tu guna lidi tu. Kalau kita nak ambil dengan tangan payah guna lidi. Lidi tu ni kaedah dia buat. Tengok dekat ni digunakan lidi supaya dia tak ambil benih tu dengan tangan. Kalau kita ambil benih dengan tangan tu banyak benih yang berterabuk atas lantai. Macam dulu tahun 6 sebelum ni buat. Dia ambil benih letak dengan tangan. Kalau satu span tu dekat berpuluh-puluh biji benih melekat. Gunakan lidi. Pasahkan lidi. Ambil lidi tu macam chopstick. Lekatkan benih kat dalam bekas tu. Dan baru letak kat dalam span. Tadi kalau yang pucat suruh tebuk lubang kan. Boleh tak tebuk lubang dulu. Kemudian baru kita letak biji benih. Buatlah satu sampai ke semua biji benih tersebut telah diletak di dalam span. Okey, ini dipanggil menyemai biji benih. Awak cuba buat dalam tempoh seminggu. Awak semai dulu. Dan dalam masa seminggu tu awak cuba cari takungan untuk awak buat hidroponik.
Dia akan biarkan biji benih ni bercambah selepas beberapa hari. Okey, kita sekarang. Okey, ini contoh selepas beberapa hari. Okey. Ini contoh biji benih sawi ya, pokok biji sawi. Nampak tak satu ada yang span yang lebih pada satu biji benih, ada yang satu, ada yang dua, bergantung kepada biji benih. Ni kalau nak terangkan tentang biji benih ni, masa belajar 4 dulu adalah mengenal biji benih yang rosak semua. Okay, kita tengok ni. Ni lebih kurang seminggu biji benih bercambah. Okey, sekarang ni baru peringkat untuk penanaman penanaman. Okey, nampak sama dengan kat apa ni. Yang takung, ada raga, ada penutup. Okay, sama sikit-sikit ya. Kita habis video ni, kita habis ya. Tengok sikit ni. Okey, ini larutan nutrien. Larutan nutrien ni adalah ataupun baja A ataupun baja B. Kadang-kadang dipanggil stok. Stok A, stok B. Minggu lepas cikgu cerita kan, dekat Eco pun ada jual yang RM2. Dekat nursery pun ada jual. Boleh dapat. Tapi kalau ni musim PKP, tak tahu nursery buka tak buka. Kan? Okey, cik. Kalau ni dalam takungan ni dah isi air. Biasanya air ni kalau betul-betul kita nak dapat sukatan dia, kita kena kira lah berapa mililiter, berapa isi padu dia. Kalau nak tak reti nak gunakan botol air yang 1 liter, yang ni 1.5 liter ni, isi penuh, tuang. Isi penuh, tuang. Kita tahu berapa liter air yang kita masukkan untuk satu takung. Ni, senang. Macam ni, 1.5 liter ni, cikgu ni isi 10 botol. 10 botol maknanya kali dengan 1.5 liter. Berapa? Berapa liter air ni? 10,500. Ataupun lebih kurang 10 liter air. Contohlah. 10.5 liter air. Okey. Okey, untuk 10, kita anggap ni sebagai 10 liter. 10 liter air yang dalam takung ni, dia masukkan stok baja A dan stok baja B lebih kurang 5 ml. Okey. Nampak dia kacau. Stok baja A tadi. Tak nampak bukan kita masuk air sirap. Bukan kita masuk air jagung. Kita masukkan baja yang nisbah baja A dengan baja B tadi lebih kurang 50 ml. Dia bergantung kepada baja dia punya nisbah lah. Biasa dia tulis kat botol dia. Okey, ada satu lagi petua dia. Kenapa cikgu dia guna kayu? Dia tak guna sudu, tak guna tangan. Okey, dia ada satu sebab. Dia ada satu petua ni, betul lah. Si chemical pun betul. Kita jangan menggunakan besi logam ataupun alatan logam untuk menggaul air yang mengandungi larutan nutrien, sebab ia akan memberi tidak balas kepada larutan nutrien tu. Elok-eloknya gunakan kayu ataupun senduk kayu ke dalam tu. Cari kayu ke, jangan guna sudu jangan guna sudu tembaga atau logam. Dia boleh memberi kesan kepada tidak balas reaction kimia dalam tu. Bila dah sediakan larutan tadi, ambil benih yang elok, sihat. Boleh benih tu akar dah keluar kat bawah. Akar dah keluar. Tengok akar tu dah terjuntai kat bawah tu. Pastikan akar. Jangan cari benih yang tak ada akar tu keluar. Sebab apa? Bila kita masuk, kita kena check adakah akar tu dia menyentuh tak menyentuh air yang kita buat. Tapi kalau kita buat air tu tak cukup, akar tu tak kena air, tak jadi juga. Nanti pokok tu kering, tak dapat baja. Okey? Masuk semua. Nampak? Ada. Okey, dah siap. Set hidroponik. Okey? Kita letak di bawah satu struktur pelindung hujan. Kita elakkan jangan letak di luar. Letak kat tengah-tengah panas ataupun jangan. Yang ni kita boleh letak dalam rumah. Tapi dekat dengan cahaya matahari Dekat dengan cahaya matahari. Tapi tak terdedah direct. Jangan letak di kawasan yang tak ada atap, tak ada bumbung. Nanti air hujan dia boleh
Air hujan tu dia tak tembus dekat penutup, tapi dia boleh masuk dekat kawasan di span. Span kan menyerap air kan. Bila span menyerap air, mula-mula air tu akan masuk ke bawah juga. Dia masuk bawah menyebabkan kecairan larutan nutrien berlaku. Okey, ini adalah kaedah hidroponik. Kalau awak mampu menyediakan bekas seperti ini dan harga seperti ini, awak cuba buat di rumah. Kalau tak mampu, awak boleh buat DIY, buat sendiri. Carilah mana-mana polystyrene ya, bukan balapik TV ke apa tu, awak potong bulat, cari pasu kan, cari pasu, potong bulat ikut pasu, potong bulat itu dah masukkan. Kalau tak ada, boleh gunakan kaedah lain. Okey, ataupun awak boleh buat satu DIY menggunakan botol air. Botol air awak potong dua, cuma botol air ni di bahagian bawah tu awak kena legapkan, gelapkan, jangan direct pada cahaya, jangan biar dia jernih. Supaya satu kena sebab dia, kalau bekas ni kenapa dia tak buat macam bekas kaca ataupun bekas plastik kan? Kenapa dia kena tutup dengan bekas yang warna gelap? Sebab air ni kalau dia terdedah pada cahaya matahari, yang lama dia berlaku kadar resapan, haba kena haba matahari, yang lama dia boleh tersejat. Bila kita tutup dengan penutup takung yang legap, gelap, ya. Kena buat kat rumah ke? Tapi tak mesti buat macam ni. Awak buat mini DIY, mini hidroponik. Dalam masa seminggu ni, cuba kalau ada biji benih lah. Kalau ada biji benih, kalau tak ada, tak boleh buat apa lah. Semai tu. Bunga pun boleh try kalau nak cari pokok bunga kan. Semai sebab Dia boleh je. Boleh je ambil pokok apa-apa. Pokok apa-apa tu, boleh, tak kisah. Kita nak tengok dia punya pokok je. Tak mesti pokok sayur, pokok bunga pun boleh. Okay? Kita tutup sharing ni. Okay, stop sharing. Okay, itu saja untuk hari ini, Cik rasa. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, cikgu.